اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 4, baris yang ketujuh daripada bawah. Muka 4 baris ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian bahawasanya kami, yakni Imam Ghazali rahimahullah, bahawasanya kami Imam Ghazali rahimahullah tilik padanya pada ibadah, dan kami bercetera padanya, kami bercetera, kami bercerita. Kami bercerita dengan makna kami amati padanya pada ibadah. Kami tilik, kami bercetera, kami amati daripada jalannya jalan ibadah pada permulaannya, permulaan ibadah sampai kepada tempat yang dimaksudkan, tempat yang dimaksudkan, tempat yang dimaksudkannya, tempat yang dimaksud ibadah. Tempat yang dimaksudkan ibadah ni kebahagiaan hampir diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah maksud ibadah ni yang dicita-cita akan dia oleh orang yang salikin, oleh orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami tilik, kami bercetera, maka tiba-tiba ialah ibadah, jalan yang sangat dalam dan sabil, yakni jalan yang sangat payah, banyak bukitnya, bukit ibadah yang sangat payah naik, lagi masyakkahnya, masyakkah naik. Jauh perjalanannya, perjalanan ibadah, amat besar kebinasaannya, kebinasaan ibadah. Banyak yang menegah akan dia akan ibadah, dan yang membimbang akan dia akan ibadah. Lagi tersembunyi yang ini perkara yang membinasakannya ibadah dan memutuskannya ibadah. Kemudian bahawasanya kami, yakni Imam Ghazali, tilik padanya pada ibadah, dan kami bercetera padanya pada ibadah. Kami tilik, kami bercetera, kami amati daripada jalannya jalan ibadah pada permulaannya, daripada permulaan ibadah hingga sampai kepada tempat yang dimaksudkannya. Maksud ibadah ialah yang dicita-cita akan dia oleh orang yang salikin, maka tiba-tiba ialah ibadah, jalan yang sangat dalam. Ini Imam Ghazali mula masuk
berkaitan dengan ibadah. Minhajul abidin, jalan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ghazali memulai dengan pembicaraan ibadah, jalan ibadah, kebinasaan di dalam ibadah. Kemudian dalam keadaan zaman pula dalam keadaan hamba pula hamba yang lemah, masa pula masa yang sukar dalam ibadah ni, yang mana pekerjaan agama sudah menjadi mutarajih. Dia akan sebut di hadapan. Jadi sudah undur ke belakang dah. Jadi ketinggalan dalam bab pekerjaan agama. Yang mana agama ni akan jadi umpama dagang kembali. Nabi sebut agama ni dagang, kemudian akan kembali dagang. Kembali asing semula agama ni. Kemudian masa kita sekarang ni masa kelapangan untuk melakukan amal ibadah tu jadi sedikit. Kesibukan kita dengan keduniaan tu jadi banyak. Umur kita pula pendek. Ini panjang ni masa dia cerita di hadapan. Kemudian amal kita ni banyak kecuaian. Amal kita banyak kecuaian. Makin-makin dia pun katalah, orang yang mendapat kejayaan dalam jalan ibadah, orang inilah yang mendapat kejayaan yang berkekalan. Dan orang yang gagal dalam jalan ibadah, orang ni orang yang rugi bersama-sama dengan orang yang rugi. Kemudian menjadi khususnya panjang, sedikit orang yang menjalani jalan ibadah. Dan orang yang menjalani jalan ibadah sedikit sahaja yang berjaya. Ada panjang cerita hak berkaitan dengan kedudukan beribadah kepada Allah. Minhajul abidin, jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hak saya baca mengelupahnya, Imam Ghazali memulai pembicaraan kitab Minhajul Abidin dengan dua ayat. Ayat yang pertama, wa ana rabbukum fa'budun. Ayat yang kedua, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Itu ayat yang kedua. Ayat yang pertama, wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku, yakni Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kamu, maka sembah oleh kamu akan daku. Tu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Bahawasanya inilah, yakni naimul jannah, nikmat-nikmat di dalam syurga adalah bagi kamu. Balasan ini nisbah balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan adalah usaha kamu di dunia dengan amal ibadah kamu disyukur akan dia, yakni diredha akan dia oleh Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan dua ayat. Dua ayat ni menepati nama kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin ila jannati Rabbil Alamin. Jalan beribadah kepada Allah, kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Jalan ibadah. Mana jalan ibadahnya? Dimulai dengan wa ana rabbukum. Dan aku ni Tuhan kamu. Itu akidah kita. Jalan ibadah dimulai dengan akidah. Kemudian fa'budun, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akan aku. Pengabdian diri zahir dan batin. Zahir dan batin ni pergi kepada syariat zahir fiqh dan syariat batin tasawuf. Tapi dimulai dengan wa ana rabbukum, dan bermula aku ni Tuhan kamu. Kita kena kenal Allah sebagai Tuhan kita.
barulah pergi kepada mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin, mengerjakan segala suruhan zahir dan batin, meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Suruhan zahir macam kita duduk semayang ni lah, ini suruhan zahir. Suruhan batin daripada sifat-sifat kepujian. Suruhan batin dimulai dengan taubah. Kalau dah kita penawar bagi hati. Suruhan batin dimulai dengan sifat mahmudah yang pertama, taubah. Kemudian kitab Minhajul Abidin ni pula, selepas daripada Aqabah yang pertama, bonggok yang pertama, cerita bab ilmu, bonggok yang kedua, Aqabah yang kedua, peringkat yang kedua, taubah. Hak taubah tu kalau dah kita penawar bagi hati, ketaatan batin diletak yang pertama dalam kitab penawar bagi hati. Kemudian pengabdian diri kepada Allah dengan meninggalkan segala maksiat zahir dan maksiat batin. Itu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat batin ni riya, ujub, takabur, hasad, kabair, dosa-dosa besar belaka. Tu dosa-dosa besar belaka tu. Maksiat batin tu dosa besar. Maksiat zahir kita kata kau berjudi, minum arak, tu sama level lah tu. Hak dosa-dosa besar. Berjudi, minum arak, makan riba, tu dosa-dosa besar. Tu dosa besar zahir. Riya, ujub, takabur, hasad, dosa besar batin. Yang mana terkadang dosa besar zahir ni, kita ni sebahagian kita tak kenal. Berjudi, minum arak tak kenal. Tapi riya, ujub, takabur, hasad, itu dosa-dosa yang besar. Jadi untuk kenal manakah ketaatan zahir, manakah ketaatan batin, itu pergi kepada ilmu tasawuf. Macam mana kita nak mengerjakan suruhan zahir, itu pergi kepada ilmu fiqh. Tapi dimulai dengan wa ana rabbukum. Kenal Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki, yang segala-galanya mari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal Allah sebagai Rabb. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai' fa'budun. Khaliqu kulli syai' fa'buduh. Demikianlah, yakni sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Allah. Siapa Allah? Rabbukum, ialah Tuan kamu. Allah Rabb, Tuan kamu. Siapa Allah? La ilaha illa huwa, tiada ilah, tiada sembahan yang sebenar melainkan ia, melainkan Allah. Siapa Allah ni? Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Dalam ayat tu memulai dengan zalikumullahu rabbukum. Allah Ta'ala ni Rabb, Tuan kamu. Disusuli dengan la ilaha illa huwa, tiada ilah, tiada sembahan yang sebenar melainkan ia, melainkan Allah. Siapa Allah? Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Fa'buduh, maka mengabdikan diri oleh kamu akannya, akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-An'am ayat yang ke-102. Allah Rabb kamu, tiada sembahan melainkan ia, melainkan Allah. Allah ni khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Allah khaliq, yang ada ni semuanya makhluk kepada Allah sebagai Rabb, makhluk kepada Allah sebagai ilah. Rabb satu, ilah satu. Ni saya biasa sebut, kita bahasa Melayu kita terjemah dengan terjemahan yang sama. Rabb pun Tuhan, ilah pun Tuhan.
Itu terjemahan kita orang Melayu. Bahasa Malaysia lah barangkali. Rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi Rabb pun Tuhan, ilah pun Tuhan. Rabb lain pengertian dia, ilah lain pengertian dia. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah lain. Tapi terjemahan kita jadi sama. Rabb Tuhan, ilah Tuhan. Rabb ni tuan yang hakiki, hak dia belaka. Ilah ni al-ma'budu bihaqqin, sembahan yang sebenar yang bersifat dengan istighna dan iftikar. Ni yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar. Kita ngaji sifat 20, sebahagiannya masuk di bawah istighna, sebahagiannya masuk di bawah iftikar. Istighna'nya 11, iftikarnya 9. Untuk mengenal Allah sebagai Rabb, untuk mengenal Allah sebagai ilah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah ni khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Sebab asas kepada Rabb adalah keesaan pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesemuanya adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita faham makhluk Allah ni hanya semata-mata dijadikan apa yang ada atas muka bumi ni. Jadi ni Allah lah yang menjadikan seseorang. Bukan itu sahaja makhluk. Setiap saat yang berlaku di seseorang adalah makhluk kepada Allah. Gerak diam seseorang makhluk kepada Allah. Berfungsinya sekalian organ-organ hak dalam hak luar makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergerak nadi makhluk Allah. Berkelip mata makhluk Allah. Ketika bergeraknya tubuh kita makhluk Allah. Di saat yang sama banyak benda yang di tubuh kita ni, dengan baju, dengan kain, dengan kopiah, dengan cermin mata, kalau orang perempuan dengan subang, dengan rata, dengan gelang, dengan cincin. Ketika bergeraknya tubuh makhluk Allah, bergerak semua di tubuh makhluk Allah sekaliannya. Semua adalah makhluk Allah. Sebab apa? Sebab Allah ni sebagai Rabb, Allah sebagai ilah, ialah khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Bukan menjadikan sekalian perkara jadi stokor-stokor tu setakat tu saja, bukan. Setiap saat yang berlaku di sesuatu tu adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Rabb, sebagai tuan, hak dia belaka. Itu je. Allah sebagai ilah yang bersifat dengan istighna, iftikar. Kalau ada perkara yang berlaku tu bukan datang dari perbuatan Allah, lupa sifat Allah, sifat iftikar. Maksud dia sifat iftikar adalah umum meratai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Umum meratai iradah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Meratai kudrah Allah dengan makna kesemua yang berlaku adalah datang daripada Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Itu iftikar. Tiba-tiba ada sesuatu yang berlaku yang bukan datang daripada kudrah Allah Subhanahu wa taala, maka lucu sifat iftikar. Sebab sesuatu tadi tidak akan berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang lain daripada Allah tidak akan iftikar, tidak akan berkehendak kepada Allah. Sebab apa? Sebab sesuatu yang lain ni memberi bekah dengan sendiri.
Kalau ada sesuatu yang lain bekas dengan sendiri, lucu sifat iftikar Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab tidak umum kudrah Allah. Tidak meratai perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ada satu perkara yang bukan datang dari perbuatan kudrah Allah, maka perkara yang tersebut tidak iftikar, tidak berkehendak kepada Allah. Lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Allah bukan sembahan yang sebenar lagi. Sebab ada perkara yang terlepas daripada berkehendak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sesuatu perkara itu tidak iftikar? Kerana suatu perkara itu memberi bekas dengan sendiri. Maka sesuatu tadi tidak berkehendak kepada Allah, maka lucu Allah sebagai sembahan yang sebenar. Kalau ada sesuatu yang berlaku yang bukan datang daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, dengan makna sesuatu itu bukan makhluk Allah, lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang sebenar. Bukan Tuan lah. Tuan apa? Ada satu perkara yang bukan datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun satu perkara tu hanya bergerak nadi, hanya berkelip mata sekalipun. Walaupun satu perkara tu, walaupun hanya terdetik di hati sekalipun, tidak ada, melainkan kesemuanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Nak mati molek, kenal molek Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah. Itu akidah permulaan. Barulah pergi kepada fa'budun, maka hendaklah kamu mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin. Ini minhajul abidin. Ini jalan orang beribadah kepada Allah. Jalan orang beribadah kepada Allah dengan kejak pegangan akidah, dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan dengan amal ibadah yang sempurna zahir dan batin. Ini balik pada ilmu asas tauhid, fiqh, tasawuf. Ini minhajul abidin. Ini permulaan ni. Nanti dia akan memulai bicara, tak lagi daripada permulaannya adalah ilmu mengenal Allah. Permulaannya ilmu macam mana kita nak mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin. Imam Ghazali susung ni, susung ayat ni, kita pun kena ambil faham molek ni. Ayat yang pertama, ayat yang kedua. Sekarang ni dia kalau pondok kitab Minhajul Abidin ni, kalau kita kata gak kitab wajib lah. Hak Arab ke, hak terjemahan Syekh Daud kita baca ni ke, hak tu kitab wajib. Hak Arab Minhajul Abidin, hak Imam Ghazali, hak asal memang tugu baca. Dan kebanyakan pelajarnya dipakai Sirajul Talibin. Jadi Sirajul Talibin ni dia mudah sikit. Sebab dia mudahnya kerana dia ada baris. Ini Sirajul Talibin. Sirajul Talibin ni dia ada baris. Ada hak minhaj, dia ada syarah, dia ada baris. Mana mudah sikit lah. Kita ngaji ni bubuh makna je lah. Hak baris ada dah. Kita ngaji kitab-kitab Arab ni jarang nak jumpa hak pesan ni. Hak ada baris. Mengaji kitab fiqh, dia ada syarah juga. Mengaji kitab Fathul Mu'in pakai I'anatul Talibin. Mengaji kitab Fathul Wahab pakai Bujairimi dia. Mengaji kitab Iqna pakai dipuja Bujairimi dia. Tapi baris tak ada. Minhaj ni pakai syarah dia Sirajul Talibin, ada baris. Ada baris pula. Jadi senang nak mengaji. Waktu luah boleh buat catatan. Boleh buat catatan. Luah. Maknanya kita mengaji kitab Minhaj ni ambil daripada guru. Ambil daripada huraian guru. Ni. Mana kita ada ruang nak buat catatan. Kita ada ruang nak buat catatan. Jadi maknanya kita menyampaikan berpandukan kepada apa yang kita terima daripada guru. Sebab tu pondok kalau minhaj ni memang betul-betul mereka turut jalanan minhaj. Sekarang ni kitab-kitab minhaj ni laku dah. Ramai dah orang tukang baca. Tapi baca hak Rumi. Baca hak Rumi. Hak Arab tak baca. Hak Jawi Syekh Daud, lagilah gelak gambar nak baca. Baca hak terjemahan Rumi. Membaca sendiri.
tanpa berguru, pakai akalang sendiri. Minhajul Abidin, ilmu tauhid, fiqh, tasawuf dikesampingkan. Tu bukan awal-awal. Tapi orang cerdik pandai, ini geliga otak, banyak pembacaan, dia nampak macam banyak bahan lah. Tapi kalau orang mengaji dengar, tak berguru, membaca sendiri. Tebeng-tebeng, orang tanya bab kitab tauhid fiqh, tebeng-tebeng cuba baca. Pun tahu, tauhid fiqh pun tak berguru, hanya membaca sendiri sekarang. Kena hati-hati sekarang. Tunggu saya sentiasa peringat, kita baca kitab ni termasuk dalam ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat oleh tuan kitab. Kemudian tuan kitab ni ada murid-murid berlapis sampailah kepada kita yang belajar pula. Mana kita belajar ambil ilmu daripada guru kita tu. Hak kita mengajar ni ilmu yuntafa'u bih bagi guru kita. Ilmu yang diambil manfaat, salah satu daripada 3 perkara yang tak putus walaupun seseorang anak Adam tu sudah meninggal. Guru kepada guru, ilmu yuntafa'u bih. Naik guru lagi, ilmu yuntafa'u bih. Sampai kepada Imam Ghazali, ilmu yuntafa'u bih. Sampai di Syekh Daud penterjemah, ilmu yuntafa'u bih. Sampai kepada Imam Ghazali, ilmu yuntafa'u bih. Semua tu akan dibentang di mahsyar. Sebab apa? Sebab pahala bagi mereka. Itu bahagian mereka. Bahagian kita pula, hak tukang mengajar, hak tukang dengar, semua amal ibadat, semua pekerjaan kita. Semua pekerjaan. Apa pekerjaan sekalipun, pekerjaan baik, pekerjaan jahat, kesemuanya akan dibentang di mahsyar. Kita maklum. Jadi termasuk kita duduk mengajar, kita duduk mengaji kitab Minhaj ni, semuanya akan dibentang di mahsyar. Kemudian apa yang kita ajar, ambil daripada mana? Ambil daripada guru. Alhamdulillah. Apa yang kita ajar ambil daripada mana? Membaca sendiri. Kita baca sendiri pula menepati kedak dengan kehendak tuan kita. Nak mendapati macam mana, kita putus silsilah. Kita putus rangkaian kita dengan tuan kita asal Minhajul Abidin. Macam mana pastikan apa yang kita ajar itu bertepatan? Tidak bertepatan, kita akan didakwa di padang mahsyar sehelai demi sehelai, semuka demi semuka. Ini peringatan untuk saya, dia selalu peringat. Orang sekarang sebut gitu sensitif ya. Mentang-mentang lah kita tak mengaji kitab Minhaj, kita teralah baca retek. Teralah baca. Tapi bertepatan kedak dengan kehendak kitab Minhaj. Sebab semuanya akan dibentang di mahsyar. Kenapa nak sensitif? Kalau kita ada salsilah, dia panggil. Pada salsilah ada rantaian panggil tak? Guru dia panggil. Macam kawik tu lah. Kawik orang ni bukan gitu. Dia ada salsilah. Dia ada mata rantai, dia panggil ni. Salsilah, mata rantai. Guru sampai kepada Syekh Daud yang menterjemahkan hak Jawi kita ni, sampai pada Imam Ghazali rahimahullah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini memang tu saya peringat. Ngaji molek kita tasawuf ni jangan membaca sendiri. Sama telah kitab tauhid kena mengaji molek. Kitab fiqh hak mudah pun kena ngaji molek. Sekarang ni dak pakai membaca. Sebab apa orang minat dah pada ain tauhid, pada ain fiqh, pada ain tasawuf, lepas tu baca sendiri. Ini pengajaran ni. Gitu menduga. Maka penduga tanyalah. Awak mengajar kitab apa sekarang? Kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin pula ada hak terjemahan Syekh Daud ni. Ni ada dalam atas meja penduga ni. Dan saya pun masa tu mula disuruh baca hak Jawi. Disuruh baca hak Jawi. Hak tepat disuruh saya baca tu, hak kebetulan saya baca di Masjid Abidin. Tepat ada. Awal lah belah-belah je. Disuruh baca depan je. Musa belah-belah. Kebetulan saya baca di Masjid Abidin. Saya pun baca saja je dah urang. Tak nak urang apa?
Nak tengok malah kata suruh baca apalah pula. Ni suruh baca Jawi. Hak Arab ada depan, kita Arab. Ada orang kata suruh baca tu tak. Tak payah. Dia tak boleh baca hak Arab. Dia suruh baca Jawi je. Apa tak boleh baca hak Arab. Sebab hak Arab ni payah sikit. Orang tukang baca pun payah, orang tukang nanya pun payah. Jangan salah tanya. Boleh nyakit. Kita tukang baca kita Arab pun payah kau. Tapi hak tukang tanya pun jangan tanya barang-barang kita Arab ni. Reboh lagi kan. Bukan reboh hak ditanya, reboh hak menanya tu. Jadi tak boleh kita Arab. Hak kita Jawi je. Kita Jawi Minhajul Abidin. Memang saya baca gitu je. Nak cerita gapalah. Baca gitu je. Tak hurah langsung dia kata. Tak nak hurah apa. Kita pun jadi macam tak apalah. Jadi macam gitulah. Jadi kawan ni kata dia ngajar kitab Minhajul Abidin. Penumbuk juga pusuh dia baca hak Syekh Daud. Tak boleh baca sekarang. Tak boleh baca. Syekh Daud ni dah lah halus. Tak ada titik, tak ada koma, tak boleh baca. Dia pun pening. Hak mana pula ni? Hak aku baca hak mana? Hak atas meja penemu duga tu hak mana? Hak Jawi tu hak mana? Dia balik-balik kena dibaca hak Rumi terjemahan. Hak Rumi terjemahan ni adalah perenggang, ada titik, ada koma. Jadi hak Syekh Daud Jawi ni pun tak boleh baca. Tak usah nak baca hak Minhaj, hak Asaf, hak Arab Imam Ghazali. Lepas tu dia kata, rasa-rasanya gelak gambar tak luluh. Dia kata, temenduga dia. Memang kita dengar pun terasa dah tak luluh. Luluh apa gitu? Oh, beritahu ke penemuduga, saya baca kitab Minhajul Abidin. Beri baca hak Syekh Daud Jawi ni, tak boleh nak baca. Tunggu pondok dia akan ambil kitab terjemahan Syekh Daud. Hak Imam Ghazali, hak Asal, hak Arab ni, hak tu kelas lain pula. Memang tunggu baca. Sebab apa ambil hak terjemah Syekh Daud ni? Syekh Daud ni Aulia Illah. Imam Ghazali Aulia Illah. Kitab yang penuh dengan keberkatan. Kalau ambil terjemah hak Rumi ni, orang sekarang ni macam-macam peseng, penterjemah, bukan penterjemah. Hak merumikan tu pun macam-macam peseng. Ni kitab tasawuf. Kalau hak terjemah Rumi tu pun kelang kabut syariat perjalanan, nak pakai macam mana? Kita pakai hak terjemah Syekh Daud. Syekh Daud ni siapa? Tu maklumlah Syekh Daud ni siapa. Ulama terkemuka aulia-aulia ilah. Ni Syekh Daud. Menterjemahkan kitab siapa? Kitab Minhajul Abidin hak Imam Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Masyhur kitanya. Jadi mudah-mudahan keberkatan Imam Ghazali, keberkatan Syekh Daud ni, kita baca hak asal ni, hak terjemah ni, kita akan dapat kekuatan. Dia ambil hak Rumi gitu je, belajarnya tidak. Pada ni sekarang ni, berani. Tapi hak pondok memang tunggu baca, dan inilah hak jalanan pondok. Kitab Minhajul Abidin. Mana penekanan pondok? Yang pertama, nak kenal Allah sebagai Rabb. Alhamdulillahi Alamin. Nak kenal Allah sebagai ilah. La ilaha illallah. Kalimatut tauhid tu. La ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Benar-benar kalimatut tauhid bagi kita bukan hanya di lidah saja. La ilaha illallah. Di akidah kita pun mentauhidkan Allah pada zat, mentauhidkan Allah pada sifat, dan mentauhidkan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku, perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala berlaku. Termasuk ikhtiar usaha kita pun makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang di akidah, wajib isbatkan di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tetap makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pilihan perbuatan hak kita sungguh. Cuma tak boleh bekas aja. Boleh bekas tu perbuatan Allah. Adapun diri memilih, diri berusaha, hak kita. Lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang hakiki. Lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Lucu sifat iftikar bagi Allah. Sebab apa? Iftikar kepada Allah hanya menghasilkan ikhtiar usaha.
Tapi untuk memilih dan berusaha, hak kita sendiri. Mana iftikar kepada Allah di situ? Tidak ada. Tak ada ni. Berkendak kepada Allah hanya ketika menghasilkan apa yang kita usahakan. Adapun diri memilih ni. Diri berusaha, hak kita. Lepas tu, di ketika tu kita iftikar tak kepada Allah? Kita berkendak tak kepada Allah? Tidak, sebab hak kita. Tapi di akhirnya berhasil usaha hak Allah, barulah kita iftikar kepada Allah. Ada ketika kita tidak iftikar, tidak berkendak kepada Allah. Lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan yang hakiki. Atau hak mula-mula sekali tu. Barulah pergi pada fa'budun, maka mengabdikan diri oleh kamu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ayat surah Al-An'am pun sama, khaliqu kulli syai' fa'buduh, maka mengabdikan diri oleh kamu akannya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabb, Rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Mati molek tu. Barulah pergi pada fa'buduh, maka hendaklah mengabdi diri oleh kamu akannya akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah perintah kita mengabdikan diri akan Allah, maka kita berpegang, kita ada pilihan dan kita ada perbuatan. Ayat surah Al-An'am ayat 1-2 tadi itu, ayat tu bicara bab Rabb, bicara bab ilah, bicara bab Allah Khaliq, lepas tu bicara bab fa'buduh. Allah memerintah kita mengabdikan diri akan Allah. Berarti kita ada peranan, namanya ikhtiar dan usaha. Sebab Allah perintah kita, fa'buduh, maka mengabdikan diri oleh kamu akannya akan Allah. Allah perintah kita, berarti kita ada peranan, ikhtiar usaha. Sebab tu kita wajib berpegang, hamba manusia ni ada pilihan, ikhtiar dan ada usaha kasbun. Tapi jangan lupa, pilihan dan usaha seseorang hamba ni adalah makhluk kepada Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan segala perkara, termasuk makhluk Allah adalah diri pilihan kita, termasuk makhluk Allah adalah diri usaha kita. Bukan pilihan kita makhluk Allah, terdetik di hati kita pun makhluk Allah. Bukan usaha sahaja makhluk Allah, bergerak nadi pun makhluk Allah, berkelip mata pun makhluk kepada Allah. Allah, hanya Allah sebagai Khaliq. Kesemuanya adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dengan bab mengenal Allah, paham di berzahir dan batin. Barulah pergi kepada inna hadza kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum mashkura. Ini balasan syurga. Barulah cerita bab syurga. Ila jannati rabbil alamin. Minhajul abidin, jalan mengabdikan diri akan Allah dengan akidahnya, dengan syariat zahirnya, dengan syariat batinnya. Ila jannati rabbil alamin, kepada syurga milik Tuhan bagi sekalian alam. Barulah cerita bab syurga. Inna hadza kana lakum jazaa'un wa kana sa'yukum mashkura. Adalah ini ni apa, nikmat syurga, naimul jannah. Naimul jannah, nikmat syurga ni adalah bagi kamu sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan adalah usaha kamu. Dan adalah usaha kamu. Ni usaha kamu. Mana amal ibadah kamu atas itu usaha kamu. Itu kita berpegang, kita ada usaha. Tapi diri usaha kita tetap makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah usaha kamu tu disyukurkannya, diredai, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa cerita bab syurga? Jannati rabbil alamin. Tapi dimulai dengan minhajul abidin, jalan pengabdian diri kepada Allah dengan wa ana rabbukum fa'budun. Ambil molek ni dua ayat permulaan dalam kitab Minhajul Abidin. Ni semua kalau kita tidak berguru, kita tak akan faham kenapa Imam Ghazali memulai kitab Minhaj dengan dua ayat ni. Kita baca begitu je lah.
Tapi kalau kita faham daripada guru, guru pun letak. Kenapa? Imam Ghazali memulai dengan dua ayat ni. Tidak dimulai dengan ayat yang lain. Sebab apa? Sebab nak letak dengan nama Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Minhajul Abidin, jalan pengabdian diri kepada Allah ni. Jalannya apa? Kena kenal Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Kemudian mengabdikan dia akan zahir dan batin berdasarkan kepada ilmu, bukan kita buat-buat sendiri. Nanti kita akan masuk dalam aqabah ilmu. Inilah hak dimulai oleh Imam Ghazali rahimahullah, bertepatan dengan Minhajul Abidin, jalan. Tapi kalau baca saja tak guru, baca je lah, baca. Tapi ilmu tauhid dikesampingkan. Ilmu fiqh tasawuf ni tak apalah, semula-semula lah. Cerita bab taubah, ketaatan batin pun semula-semula lah. Tinggal semayang, qada kedok, semula-semula lah. Orang bunuh orang 100 orang, mati belum sempat qada semayang, masuk syurga? Oh, sedap dia jawab. Hak kisah hak bunuh orang 99 tu lah. Akhirnya dibunuh hak yang ke-100 tu. Hak yang ke-100 tu dia tanya orang hak tak sebenar. Nak bertaubat bunuh orang 99, dah taubat kat mana lagi? Tak ada taubat dah, dia bunuh seorang lagi jadi 100. Bila jumpa hak guru yang sebenar, guru sebenar kita maklum kisah suruh berpindah, berhijrah. Mati dalam perjalanan, masuk syurga, belum sempat qada semayang. Tu orang dalam perjalanan nak cari guru dah situ. Hak ni dia buat ibadat sunat, dia zikir dah qada semayang macam mana? Bukan dah kenal kamu ni, dulu banyak tinggal semayang. Tak ada taubah tak ada. Siapa ke Tuhan dia kata? Itu Minhajul Abidin. Bukan. Baca Minhajul Abidin tapi bawa kok jalan sendiri. Ni kata kesemua kita ni betul ke, salah ke, akan dibentang di mahsyar. Orang mengajar akan bertanggungjawab betul ataupun salah. Hak tu kan dengar tu pula. Dengar hak betul ada bahagian, dia dengar hak salah ada bahagian. Sama-sama kita ni ada bahagian belaka, baik ataupun buruk. Kita orang dengar atas nasi dah kita orang dengar, jangan pakai dengar tak ada, ikut orang tembok je. Tak boleh gitu, ni ilmu agama. Pada ni ilmu agama nak dengar kena dengar molek. Macam kita lah bab sakit-sakit ni, kita nak dengar hak pakar dia lah cerita. Jangan duk dengar hak kaki-kaki 5 cerita. Hak pandai cerita jual bak di pasar minggu pun pandai cerita. Tapi hak tu sebenar dak dia cerita tu. Sebenar. Beli obat sebab termakan dengan ceramah dia tu. Tapi sampai rumah buh dinding je, tak berani nak pakai. Sebab apa? Tak agak lah. Dah tak dibeli. Dengar pada dia cerita tu. Tak mari dah. Ni mari ngelah. Tak mari dah. Kalau tak beli obat dia ni rugi ni. Belilah kawan tu. Yang kawan tu kan beli tu pula, dia kata sementara tunggu bini je. Bini masuk beli pasar pada dia saja, nak dengar orang bohong dia kata. Mulasanya. Nak dengar orang pelawak. Dia kata orang jual obat tu bohong. Dia kata orang jual obat tu pelawak. Duduk sekejap dengan dia beli. Balik rumah barulah macam mana aku boleh beli tak berani nak pakai. Ni pada ni. Orang cerita tu boleh cerita belaka. Lepas tu kita tekan dengar ilmu ni, kita sama-sama lah. Sama-sama termaklum kesemuanya akan dibentang di mahsyar. Jadi hak permulaan kitab Minhaj ni ambil molek. Hak dimulai dengan 2 ayat ni. Kembali Imam Ghazali pergi kepada nak menceritakan berkaitan dengan perjalanan ibadah. Kemudian bahawasanya kami ni Imam Ghazali tilik padanya pada ibadah, dan kami bercerita pada ibadah daripada jalan dalam ibadah. Jalan ibadah ni pada permulaannya. Imam Ghazali start daripada permulaan hingga sampai kepada tempat yang dimaksud akannya. Maksud dari ibadah ialah tempat yang dimaksud akan dia akan ibadah tu, yang dicita-cita akan dia oleh orang yang salikin, orang yang menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah tempat yang dimaksudkan?
Dalam Sirajul Talibin menyatakan bahawa wahia sa'adatul qurbi minar rabbi azza wa jal. Apa dia? Tempat yang dimaksudkan bagi orang yang beribadah ialah kebahagiaan, keuntungan hampir diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak sampai tempat yang dimaksudkan daripada ibadah. Muqarrabin, aulia ilah, itu tempat maksud kepada ibadah. Maka tiba-tiba kata Imam Ghazali rahimahullah, selepas tilik daripada permulaan ibadah sampai kepada maksud yang dituntut, yang dimaksudkan daripada ibadah ialah jalan ibadah ni jalan yang sangat dalam. Dan sabil ni makna jalan juga. Sabil yang sangat payah. Sangat payah pada mendapatkan ibadah yang sebenar-benar. Lepas tu dia koma situ. Banyak bukitnya. Atau ayat-ayat ni. Apa panggil apa tu? Dia kena koma-koma lah. Banyak bukitnya. Kasiratul aqabat. Banyak bukit. Aqabah tu lah. Dalam kitab Minhajul Abidin, dia akan datangkan 7 aqabah, 7 bukit, 7 bonggok, 7 peringkat. Jadi banyak bukit ni, banyak peringkat dia ni. Yang sangat payah naik. Nak naik bukit tu payah. Ni pun umpamaan. Lagi masyakkah. Masyakkah kepayahan nak naik bukit. Kenapa di sini dalam jalan ibadah ni banyak peringkat ni. Nak melepasi satu-satu tu sangat payah. Bukit yang tinggi, kata Imam Ghazali rahimahullah. Bukit yang pertama, aqabah yang pertama, ilmu pun kata Imam Ghazali. Aqabah yang kau, bukit yang sangat sukar untuk lepas. Itu kata Imam Ghazali. Hak aqabah yang pertama ilmu tu. Imam Ghazali kata bukit yang aqabatun ka'ud, bukit yang sangat payah, sangat sukar untuk melepasi. Hak ilmu tu pun sukar dah. Yang mana dalam kita untuk ilmu ni yang memutuskan, yang memotong kita daripada ilmu ni, sangat kuat. Ketakutan dalam ilmu ni sangat besar. Ramai Mazali kata orang yang berpaling daripada ilmu maka sesat. Itu dia akan bicara di hujung aqabah ilmu. Itu bukit yang pertama. Jadi jalan ibadah daripada permulaan sampai di tempat dia maksudkan, yang mana banyak dia punya bukit dia, banyak aqabah dia, banyak bonggok dia, banyak peringkat dia yang sangat payah naik. Nak naik bukit tu payah, nak lepas tu payah. Lagi masyakkahnya, lagi kepayahan naik kepada tiap-tiap satu bukit tu. Di koma situ. Jauh perjalanannya, perjalanan ibadah jauh. Amat besar kebinasaannya, kebinasaan ibadah. Dia kena koma gitulah. Kalau kita baca langgar dia punya koma dengan titik tu kok boleh tahan lah. Koma titik ni kan. Macam kita kata wakaf ibtidak dalam Quran tu lah. Wakaf ibtidak tak betul. Kena wakaf hak qabih, ibtidak hak qabih kok. Mana lari jauh lah. Ada ni. Nak berhenti kat mana, nak mula kat mana. Nak berhenti kat mana, nak mula kat mana ni. Kita ada koma-koma ni. Kalau hak Rumi tak tahulah dia koma tak Rumi. Dia koma. Mana dia berhenti setakok-setakok. Maka tiba-tiba ialah jalan yang sangat dalam. Dan ini dan apalah. Dan sabil yang sangat payah. Sabil tu jalan yang sangat payah. Koma situ. Banyak bukitnya, bukit ibadah yang sangat payah naik bukit tu payah. Lagi masyakkah, lagi masyakkah ni pun payah juga. Masyakkah naik tu payah, masyakkah. Koma situ. Jauh perjalanannya, koma situ. Amat besar kebinasaan ibadah.
Berarti situ banyak yang menegahnya dan yang membimbang akan dia akan ibadah. Berarti situ lagi tersembunyi yang membinasakan dia dan memutuskan dia. Berarti situ lagi banyak seterunya dan perampasnya. Berarti situ sedikit yang menolong akan dia dan yang mengikutkannya. Dia gitu. Jadi Umi dia ada koma. Tu senang sikit lah. Umi tu dia koma dia senang. Ni pakai sterik je ni. Jauh perjalanan jalan ibadah, amat besar kebinasaannya, kebinasaan ibadah. Banyak yang menegah akan dia dan yang membimbang akan dia akan ibadah. Dalam Aqabah Minhaj ni dia ada Aqabatul Awaik yang menegah. Dia ada Aqabatul Bawaif yang membimbang, yang mengganggu dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Minhaj ni dia cerita, dia pun tunjuklah jalan macam mana nak beribadah yang sebenar. Ibadah payah dah. Masa kita sekarang akhir zaman payah. Tapi masa disebut tu pada masa Ghazali, bukan masa kita. Payah dah masa tu. Masa kita faham-faham je lah. Agama sudah terundur ke belakang. Sudah ketinggalan. Agama ni orang ambil sambil-sambil je. Fokus kok lain. Lepas tu sekarang sibuk. Kemudian pula umur pendek. Ni orang Madri sibuk satu. Dalam ibadah pula banyak kebinasaan. Jadi macam mana jalan beribadah yang sebenar? Nanti Madri akan susun satu peringkat. Dimulai dengan ilmu. Itu permulaan. Sebab apa? Ilmu nak pastikan kita ni betul-betul mengenal Allah sebagai Rabb. Ilmu yang nak pastikan kita betul-betul mengabdikan diri akan Allah zahir dan batin. Kalau kita buat rupa ibadah zahir, semayang contohnya, tapi kita buat tu tidak menepati syarat rukun, itu bukan ibadah. Sebab kita sembahyang syarat rukunnya tak lengkap, itu adalah zanbun kabir, dosa yang amat besar. Bukan ibadah. Itu dosa yang amat besar. Comel dah hukum pekos semuanya. Tapi semayang serta riak, ujub, takabur, dosa besar. Comel semayang hukum pekos, hati ikhlas. Tapi permulaan ilmu pegangan tak lepas situnya. Semua tu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam mana jalan? Ambil molek hak susunan dalam kitab Minhajul Abidin. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.